Jadi hati-hati ni sebutan qunut maksudnya apa? Al-ya'su, bahasa Arab dia al-ya'su, maksudnya putus asa. Seseorang yang apabila dia putus asa, maka dia akan binasa. Jangan sesekali putus. Sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala ni luas. Sebab apa kita nak putus asa? Rasa macam tak ada harapan. Pasal apa? Sebab apa rasa macam tu? Dipengaruhi oleh syaitan. Tidak yang lain, yang tu lah. Senang kita jawab yang tu lah. Pasal apa? Pasal syaitan dia tak mau kita ni bersemangat. Dia nak bagi kita cepat putus asa. Akhirnya tertunggak. Akhirnya kita tak buat amalan-amalan. Akhir sampai ke tahap bunuh diri. Putus asa. Tak ada harapan. Wal ujbi, yang kedua apa dia? Iaitu menyukakan akan seorang oleh dirinya. Ujub lah. Ini kita duk membaca perbahasan apa dia, iaitu ujub. Sebab tu kita jumpa dua riwayat ini. Satunya hadis, satu lagi pula kata-kata daripada Ibnu Mas'ud. Ada dua-dua dalam dua-dua riwayat ini, iaitu perkataan ujub. Dan apabila seorang itu ada sifat ujub pada diri dia, ini juga mencelakakan akan diri dia, merosakkan maruah diri dia, boleh membatalkan pahala kebajikan dia dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu hati-hati dengan dua perkara ini, berdasar kepada pesanan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini yang tadilah, iaitu qunut dengan ujub, kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan. Dia tak mau dah, dia tak bersemangat dah. Kalau dia buat pun dia tak bersemangat, atau dia tak mau buat. Dia kata buat apa, buat pun dia kata kena juga musibah. Aku sakit juga. Dia putus asa. Akhirnya kawan-kawan dia, jomlah kita ajak dia, jomlah kita solat. Dia tak mau. Macam dululah orang cerita masa tsunami kena Kuala Muda dulu. Ni sukarelawan ni pergi sana, pergi bantu-bantu apa semua. Waktu solat pakat pilah semayang, tiba ada satu kawan ni, dia duduk tengok ke laut. Jom abang, jom kita pergi solat. Dia kata tak mau apa pergi lah. Tak semangat. Tak semangat. Allah uji ada kebaikan dia, ada hikmah di sebalik itu, tiba boleh dia kata tak semangat. Inilah contoh yang kita kata al-qunut ataupun al-ya'su, iaitu putus asa daripada rahmat Allah. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Jadi kalau kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, redha dengan qada dan qadar, Allah akan bagi lebih baik daripada itu. Sungguh. Allah nak tengok kita je, setakat mana hamba aku ni. Setiap ujian-ujian tu nak tengok kedudukan kita yang sebenar. Jadi macam kita mengaji lah, kita mengaji, kalau tak ada periksa, kalau tak ada ujian, duk asal pandai. Kita duk mengaji dengan satu ustaz tu masuk ngajak kan, seronok mengaji dengan dia kan. Tukar ustaz yang kedua masuk, main duk tanya. Baru kita tahu langit tinggi ke rendah. Yang selama ni macam tu pun tak boleh kira lah ni. Main duk mengangguk tu, tanya sekali. Tunggu, ada satu kuliah duha, kan? Lama dah saya kata kat mereka lah, lama dah kita duk kuliah ni, mau dah kita buat ujian. Di mana ada ustaz, orang duk mengajak, mana ada ujian. Mana ada ujian duk main mengaji macam tu. Dah lah, kot-kot lah kita nak buat, kata tak mau ustaz, seram kan. Pasal apa? Pasal yang ni kan. Apabila diuji baru kita tahu kita ni boleh ke tak boleh. Tapi bagus tak? Baguslah. Tahap kita tahu. Akhirnya kita pun nak mengaji sungguh-sungguh lah. Nak mengaji sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal ada ujian itu. Tapi sebenarnya mengaji janganlah kerana ujian. Kan? Kita habis ujian tak mengaji dah. Yang tu kita tak mau. Itu antara kelebihan
ataupun hikmah di sebalik ujian-ujian Allah Ta'ala ini kan, inilah dia, supaya kita mensyukuri nikmat Allah, ujian kesusahan, kemiskinan kan, sakit, mensyukuri nikmat sihat kan. Begitu, kata ada ujian kita nak tahu nikmat sihat yang kita duk alami selama ni. Seperti itulah isteri kepada Nabi Ayub alaihi salam. Dia kata, abang, lebih kurang kot macam tu. Ataupun bahasa dia, wahai Ayub kan, wahai Ayub, doa kamu ni mustajab, doalah bagi Allah Ta'ala sembuhkan sakit kamu. Nabi Ayub jawab apa? Nabi Ayub jawab, berapa tahun yang kita dalam keadaan senang, aku sihat, kita senang, harta ada, berapa tahun hang kira tengok. Padahal Allah Ta'ala bagi ujian ni berapa tahun baru, maksudnya makan tahun dah, setahun, 2 tahun sakit Nabi Ayub kan. Macam mana aku nak doa bagi aku ni sembuh sedangkan berapa tahun yang kita rasa nikmat Allah Ta'ala. Itu jawapan Nabi Ayub alaihi salam. Sakit itu hanya Allah saja yang tahu. Kita jangan pandai-pandai duk terjemah sakit tu kan. Sakit Nabi Ayub saya tahu macam ni, jangan kan. Ada beberapa pendakwah, saya tak mau sebut nama dia kan, tapi mengecewakan. Dia hurai penyakit Nabi Ayub. Dia kata Nabi Ayub kesian tuan-tuan, ulat banyak tuan-tuan, makan habis tubuh dia kan. Ulat tu kan, geng-geng dia ni tak makan 2 saja. Dia tak makan hati Nabi Ayub, dia tak makan lidah Nabi Ayub. Hati, kerana hati Nabi Ayub tak lalai, dia sentiasa ingat Allah. Lidah Nabi Ayub kenapa sentiasa berzikir. Yang lain semua dia makan. Cuba tuan-tuan bayang kan, Nabi Ayub jadi apa kan? Pandai lukis kan, tengkorak tak ada apa dah, nama kata isi semua kena makan kan? Otak-otak apa habis dah kan? Tulang, lidah, hati. Manusia kan macam tu kan? Jadi betul-betul menghina. Ulama kata sesiapa saja, dia tak kira siapa, hang ni apa kedudukan ke, apalah martabat sekalipun, menghina Nabi kufur, boleh jadi kafir. Tapi tak syok ni apa ni, ustaz kafir main duk ngajak kita. Hati-hati tuan-tuan kan. Kat YouTube ada kan, tapi sekali tu yang saya duk bawa kereta nak pergi mengajak belah Sungai Petani tu kan, lebih kurang lah pukul 5 lebih ada ceramah dalam radio Kedah kan. Tiba-tiba mereka duk putar sekali lagi pula, duk dengar orang yang sama kan. Dengar macam nak tumbuk skrin tu tapi kereta kita habislah kan. Geram pasal apa? Pasal menghina Nabi kan. Tak boleh, Nabi mana pun kita tak boleh hina. Ustaz, Nabi ramai ustaz, abang mana satu saya nak hina? Mana boleh kan. Muliakan semua Nabi-Nabi Allah, muliakan semua Rasul-Rasul Allah. Ada tuan-tuan kan, hati-hati dengan beberapa maklumat yang macam tu kan. Ni ustaz ada dalam buku mana? Buku kecil-kecil tapi dah ambil yang buku besar-besar. Buku besar pula duk ambil daripada Israiliyat kan, berpunca daripada hadis palsu dan sebagainya. Sedangkan ulama kita kata apa? Sakit para nabi ni kan, atau para rasul, sakit yang tidak mencederakan nubuah kenabian dia kan. Sampai dalam bentuk yang macam tu menghina, tapi tak ada isi, tak ada semua ulat makan. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia kerana sangkanya yang tadi apa dia? Yang tadi iaitu orang yang putus asa kan, tak semangat kalau dia buat ibadat pun dia tak semangat nak buat. Jenis orang putus asa, dia nampak tali gantung dia semayang tak? Semayang, tapi dia nampak tali gantung kan. Dia nampak bangunan tinggi dia nak terjun, dia nampak pisau dia nak sembelih. Apa macam ni? Bahaya orang yang putus asa. Kalau dia buat ibadat pun tidak bersemangat, tak semangat, lambat dekat nak habis waktu baru dia nak. Inilah jenis orang yang putus asa
Sebaliknya, orang yang tidak putus asa bersemangat dalam melakukan kebajikan, kan? Tak putih-putih ni, tak putih-putih, sumbangan demi sumbangan demi sumbangan, kan? Sakit sikit-sikit tak ada masalah apa, dia sebut alhamdulillah ala kulli hal. Oh, makit-makit pagi sehat, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Oh, cantik dia punya lafaz kesyukuran dia tadi. Begitu. Pasal apa? Pasal tak ada dalam kamus diri dia yang kita sebut sebagai putus asa. Adapun ujub, iaitu tiada menuntut dia akan dia kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Ujub maksudnya apa? Maksud dia tidak ada ikhtiar dan usaha, kan, untuk yang lebih baik. Pasal apa? Pasal dah mencukupi, dia rasa, kan. Dia rasa mencukupi dah, kan. Tak apa, contoh macam orang yang ujub tentang ilmu dia. Dia tak mau dah, dia tak berapa nak mengaji dah. Pasal apa? Duk rasa dia pandai. Kalau dia mengaji pun, kan, dia duk tengok apa kesalahan ustaz ni. Kan? Dia duk tunggu yang tu je, kan. Geram, dia kata tak ada salah langsung, dia duk ngamuk kat luar. Bolehkah mengaji macam tu? Sedangkan ulama pesan apa? Kalau kita nak mengaji tu ibarat macam cawan kosong, kan. Ni kalau kata cawan dah penuh isi dah, nak buh mana nak masuk dah, dah melempah keluar lah, kan. Begitu lapang dada ngaji betul-betul nak kepada ilmu Allah ni, kan. Dengar adalah sedikit kesalahan ke tersilap kata ke apa tu, biasalah, tak ada masalah apa. Lepas tu dengar pula orang duk sembang-sembang yang sikit salah tu tadi, kan, dia tolong betul. Dia kata lahan cakap lebih teruk padanya, ustaz tu dia tersilap, mungkin dia demam, mungkin dia lepas kena dos yang ketiga. Macam-macam dia punya, padahal ustaz tak tahu apa pun bab-bab tu, dia punya nak selamatkan ustaz dia, macam tu lah, kan. Tapi kalau orang yang ujub ni tadi, sedap dia, kan, ngaji pun tak berapa nak sungguh. Tu contoh di sudut yang kita kata ujub berkaitan dengan ilmu, kan, tidak ada kesungguhan. Sedangkan Allah suruh kita bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan. Sedangkan Nabi dah pesan dah dahulu. Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada hijrah dah lepas daripada hijrah ini. Maksudnya hijrah daripada Mekah ke Madinah itu, kan, tak ada dah. Pasal apa? Nak hijrah apa lagi? Dah aman dah, elok dah. Kota Mekah dah elok dah, apa nak hijrah lagi, kan? Tak ada hijrah dah, kan? Melainkan jihadun wa niyah, melainkan melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh dan hati mau jaga elok. Hati mau jaga elok, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ikhlas bila nak buat apa-apa ibadat, bersungguh-sungguh, jihadun wa niyah. Begitu.